亲爱的姐妹们平安，我们又再一次在网上见面，实在是感谢上帝的恩典。让我们来唱一首诗歌，第3季的诗歌本64首。我这是一个罪人，但是却蒙了神的恩典，神的救赎。Selamat sore ibu-ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Buku edisi nomor 3, edisi 3 nomor 64. Aku hanya seorang berdosa, namun aku mendapat anugerah keselamatan Tuhan. 一切所有无非是接受，都是主赐下在我心之后，故我不自夸，骄傲为在，我只是个罪人，蒙救恩，我是个罪人，蒙恩典，一切的罪恶的赦免，赞美主耶稣，荣耀归天父。我是个罪人，蒙救恩。Kini ku telah diselamatkannya, hatiku penuh dengan gembira, ku mau selalu memujinya, karena ku telah diselamatkan. Aku penuh dosa, selamatlah, anugerah Tuhan selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa, kini ku telah selamatlah. Dulu dosa perintah hatiku, menjauhkan langkahku dari Tuhan. Kini Injilnya ku beritakan, karena ku telah diselamatkan. Aku penuh dosa, selamatlah, anugerah Tuhan selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa, kini ku telah selamatlah. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 姐妹们平安， Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita terlebih dahulu berdoa. 我们领受神的话语前，先同心祷告。 Bapa kami dalam surga, tolonglah kami untuk bisa memahami firman-Mu. 亲爱的天父，帮助我们明白你的话语， Tolong kami juga Tuhan, agar kami boleh menerapkannya dalam hidup kami. 而且帮助我们能够身体力行你的话语。 Dan biar kiranya melalui firman kali ini, kami diingatkan lagi dan lagi bahwa Yesus, Engkau mati menebus dosa-dosa kami. 借着今天的信息，让我们再一次被提醒，耶稣基督受死是为了救赎我们的罪。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudari-saudari, mari kita membuka Markus 15 ayat 27 sampai 47. 我们来看马可福音第15章27节到47节。 Markus 15 ayat 27 sampai 47. 马可福音15章27到47节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian bergantian ke Mandarin ya. 27 Indonesia, 27 Mandarin, 28 Indonesia, 28 Mandarin, seterusnya sampai ke 47. 我们轮换来念。 Ayat 27. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. 他们又把2个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。
Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. 第28节，这就应验了这个旧约的这个预言，他和罪人，他被列在罪犯之中。 Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari." 从那里经过的人辱骂他，咬着头说：“嗨，你只拆毁圣殿3日又建造起来的， Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. 可以救自己从十字架上下来吧。” Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. 祭司长和文士也是这样戏弄他，彼此说他救了别人，不能救自己。 Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. 以色列的王基督现在可以从十字架上下来，叫我们看见就信了。那和他同定的人也是讥笑他。 Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. 从五正到申初，遍地都黑暗了。 Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 审初的时候，耶稣大声喊着说：“伊罗伊，伊罗伊，拉玛撒巴哥大尼。”翻出来就是我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？ Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. 旁边站着的人有的听见就说：“看哪，他叫以利亚呢。” Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. 有一个人跑去拿海茸蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝，说：“且等着，看以利亚来不来，把他取下。” Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. 耶稣大声喊叫，气就断了。 Ketika itu tabir suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. 殿里的幔子从上到下裂为2半。 Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. 对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫，断气，就说：“这人真是上帝的儿子。” Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. 还有些妇女远远的观看，内中有莫大拉的玛利亚，又有小雅各和约西的母亲玛利亚，并有撒罗米。 Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. 就是耶稣在加利利的时候，跟随他、服侍他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女，在那里观看。 Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. 到了晚上，因为这是预备日，就在安息日的前一日。 Karena itu Yusuf, orang Arimateas, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. 有亚利马太的约瑟前来，他是尊贵的义士，也是等候上帝国的。他放胆进去见比拉多，求耶稣的身体。 Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? 比拉多诧异耶稣已经死了，便叫百夫长来问他耶稣死了久不久。 Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberi mayat itu kepada Yusuf. 既从百夫长得了实情，就把耶稣的尸首赐给约瑟。 Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu.
Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. 约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里，又捆过一块石头来挡住墓门。 Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. 莫大拉的玛利亚和约西的母亲玛利亚都看见安放他的地方。 Saudara-saudari, inti dari kekristenan adalah karya Yesus Kristus. Dari ia lahir, pelayanan, sampai akhirnya ia mati dan ia bangkit. 基督教的信仰就是讲到耶稣基督的降生、他的受死以及他的复活。 Dan kali ini kita membaca dan mengingat kembali peristiwa kematian Yesus, di mana Yesus mati untuk kita manusia. 今天的信息，我们要一同思想耶稣基督怎么样为我们的罪被钉在十字架上。 Bagi para pendosa, sehingga bagi mereka yang mengaku dosa dan percaya kepadanya akan diselamatkan. 凡是在他面前认罪的人、认罪悔改的人，他们必然得救。 Bagian ini dimulai dari ayat Markus 15 di mana kita meneruskan kisah dari Yesus yang disalibkan, bahwa ia disalibkan di antara para penjahat. 今天的信息给我们看见，当耶稣被钉在十字架上的时候，他的左右两边都是强盗，耶稣呢是在中间。 Ini ironis sekali karena mengingat di Markus 10 Yohanes dan Yakobus minta agar duduk di samping kanan dan di samping kiri Yesus. 这个有一点讽刺性啊，在第10章，耶稣的门徒雅各、约翰两兄弟要求坐在耶稣的左边、右边。 Bayangkan waktu Yohanes melihat posisi Yesus sekarang, apa yang ia pikirkan ya? Apakah ini kemuliaan yang ia inginkan ada di samping kanan dan di samping kiri Yesus yang sedang disalibkan? 你想一想，当时的雅各、约翰这两兄弟看见耶稣基督的左右两边都是强盗，你想他们两兄弟现在是不是还想坐在耶稣的左右两边呢？ Yesus itu disalib karena dosa-dosa kita dan dia disalib di antara penjahat. 耶稣基督被钉在十字架上是为我们的罪，而且呢，他呢是在两个强盗的中间。 Dan memang melalui kematian Yesuslah kemuliaan Allah akan dinyatakan. 是的，借着耶稣基督的受死，神的荣耀就要彰显。 Yesus bukan saja itu disalibkan di antara para penjahat yang beneran penjahat, tetapi Yesus juga dihujat, dihina. 耶稣基督不但是架在两个大强盗的中间，而且他是被羞辱。 Hinaan yang diucapkan oleh orang-orang ini itu bicara tentang agar selamatkan dirimu. 那么他们怎么样侮辱讥笑耶稣呢？他们说：“你先救你自己吧。” Ini mirip sekali dengan cobaan iblis yang cobaan yang Yesus alami di padang gurun. Untuk jatuhkanlah dirimu, nanti akan ada yang menatang kau, akan ada yang menyelamatkan kau. 记得吗？耶稣基督曾经受魔鬼的试探，其中这一个试探就是魔鬼叫他从高处跳下来，然后呢，有人会用手托着你。 Kenyataannya Yesus memang bisa turun karena dia Allah, dia punya kuasa itu. 耶稣承认，耶稣实在能够这么做，因为他是神，他有能力。 Tetapi ia tidak melakukannya dan ia menolak godaan iblis lagi melalui orang-orang ini. Turunkan dirimu dari kayu salib. 那么现在呢，他被挂在十字架上，人家也是这样讥笑他说：“你先救自己吧，从十字架上下来。”再一次，我们看见耶稣基督再一次拒绝魔鬼借着人对他的试探。 Kita bisa bayangkan sulitnya untuk melakukan hal ini, saudari-saudari, karena Yesus itu punya kuasa, Yesus mampu. 其实要做这件事情呢，非常不容易，因为耶稣根本他是有能力的，他能够下来的。 Bayangkan kita pengen membalas dendam kepada seseorang, kita punya uangnya, kita punya uang, kita bisa bela diri. Orang pukul kita nggak balas pukul. Waduh, apa nggak gemes itu tangan kita, saudara-saudara? 你能够想象吗？假如有人欺负你，可是你手中有力量，你也有钱，你可以报复他。但是你如果没有报复，你可以想象你的内心的感受如何？
Sudah dicambuk, sudah disalah mengerti, sudah dihujat, pakaiannya pun diundi. Waduh, itu harga dirinya sebagai Allah. Kalau kita lihat dalam kacamata manusia ya, wah kita ini pengennya balas dong. 耶稣基督被钉在十字架上，被人辱骂，被人羞辱啊，他的衣服又给人家拿去念旧啊，去分了。你想一想，我们是不是心中很想报复呢？ Dan yang menyedihkannya lagi bukan orang di sekitar, bukan orang-orang biasa saja yang menghina dia. Di ayat 31, 32, para pemuka agama juga melakukan hal yang sama. Imam-imam dan ahli Taurat mengolok-ngolok Yesus. 更可悲的，那些羞辱他的不是别人啊，乃是宗教的领袖、祭司长、文士，也这样戏弄他。 Ngomong juga yang sama, wah selamatkanlah dirimu. Kalau memang bisa, turun, biar kami percaya, kata para pemuka agama. 这些宗教的领袖们也是这样说：你从十字架上下来吧，叫我们看见，我们就信你了。 Saudara-saudari, bayangkan jika Yesus mengiyakan dan benar-benar turun, manusia tidak akan ditebus dan kita akan tetap hidup di dalam dosa kita. 你可以想象吗？假如耶稣基督真的从十字架上下来的话，那么我们呢就没有被救赎的这个恩典了。 Benarlah yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. 哥林多前书第1章第1节哥林多前书第1章23 23 24 Ya, 23 dan 24. 23节到24节。 1 Korintus 1 ayat, kita akan baca dari ayat 22 karena kata-kata yang sama juga diucapkan oleh para pemuka agama. Mereka minta tanda. 我们可以看见当时的宗教领袖要求审计。那么这段记载是怎么说呢？哥林多前书第1章22节开始到24节。 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 林前第1章22到24节，犹太人是要审计，希利尼人是求智慧。我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总是上帝的能力，上帝的智慧。 Yesus itu menjadi batu sandungan dan bahkan salib Yesus adalah batu sandungan dan kebodohan. Bukankah itu yang sedang terjadi dalam Markus 15 ayat 31 dan 32? 这个马可福音第15章刚才所说的，耶稣被挂在十字架上，那不是成为像哥林多前书所说的，是成为绊脚石，是愚拙，对吗？ Tetapi oleh karena itulah Yesus tetap disalib untuk saudara dan untuk saya. Sehingga kita yang berdosa, jika kita percaya, kita ditebus kembali. 但是就是因为这样，他受到羞辱，他没有从十字架上下来，让我们可以有得救的机会。 Di sini penderitaan Yesus belum berakhir, karena di dalam Markus 15 ayat 33, setidaknya Yesus sudah tergantung selama 3 jam di atas salib. 那么在第29到33节，耶稣的受难还没有过去，他只是悬挂在十字架上。 Ingat di ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan kemudian ayat 33 pada jam 12. Bayangkan saudara-saudari, 3 jam disalib dalam kondisi badannya sudah hancur remuk tercabik-cabik. Belum lagi emosinya yang dihina dan dihujat. 耶稣基督9点钟被钉在十字架上，一直到12点，你可以想象他的状况。在前一天呢，他受审判；在这个被钉十字架的那一个早上呢，他也是被人家鞭打。现在呢，悬挂在十字架上3个小时，你想一想他的状况。 Dan pada titik itu, waktu di dalam kegelapan, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 在黑暗中，耶稣基督大声喊叫说：“我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？”
Ini adalah seruan yang menyedihkan karena Yesus dan Bapa itu satu, mereka tidak terpisah. 这是很悲哀的，因为耶稣基督圣子跟圣父从来没有离开过。 Tetapi waktu Yesus itu disalib dan dosa harus ditanggungnya, Allah yang suci tidak bisa lagi bersama-sama dengan Yesus dan dia harus pergi darinya. 可是当耶稣基督为人的罪被挂在十字架上的时候呢，圣洁的上帝再也不能够看他，必须掩面不看他。 Dan itu menjadikan satu kepedihan bagi Yesus yang mereka selalu bersama dan mereka menjadi satu, dan apa yang Bapa kehendaki Yesus kehendaki, dan kekuatannya juga berasal dari Bapa, dan kali ini Bapa harus meninggalkannya karena dosa manusia, dosa kita itu ditanggungkan atas Yesus. 天父向耶稣基督掩面不要看他，这对耶稣基督来说是最大的伤心难过的事，因为圣父圣子从来没有离开过。 Kita jadi mengingat satu frasa dalam Alkitab, Tuhan telah menimpakannya kepadanya, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 在先知以赛亚书那边有预言说，神把众人的罪都归在他的身上。 Karena apa? Kalau di dalam Yesaya, karena kita domba yang sesat, bukan karena Yesus yang salah, tapi karena kita, dosa kita ditanggung. 为什么耶稣要担当这个被挂在十字架上呢？不是因为他的罪，那是因为你和我们的罪。 Dan kalau misalnya kita ingat Markus 10, ada juga frasa di mana kita melihat anak manusia datang untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan di hari ini, di saat itu kita baca, Yesus memberikan nyawanya dan menjadi tebusan bagi banyak orang. 在马可福音第10章，耶稣基督曾经说：“人子来是要做多人的赎价。”那么在今天的经文里面，我们就看见了他所说的成为事实了。 Kemudian kita bisa melihat penderitaan dia bukan saja dia udah ada penderitaan fisik, penderitaan emosi, tetapi juga secara spiritual, secara rohani terpisah dari Bapa. Ayat 36, 39 masih tetap ada yang di ayat berikutnya orang masih tetap aja menghina dan mengolok-olok dia. 耶稣基督在十字架上所受的痛苦是怎么样呢？是身体上的，是灵魂上的，也是心灵上的，还有人对他的侮辱讥笑。 Orang-orang mengira Yesus memanggil Elia dan mereka itu menyaksikan penderitaan Yesus tanpa rasa bersalah hanya untuk melihat benar nggak ya Elia datang. Saudara-saudari bisa bayangkan nggak? Perasaannya itu perasaan kayak lagi pengen nonton, bukan bersedih gitu. 当耶稣基督在十字架上喊叫的时候呢，众人以为耶稣是在呼喊以利亚，所以呢，他们好像看戏的那种心情，说我们等一等，看一看以利亚来不来救他，根本没有一点同情的心，就像看戏那样。 Nah, saudara-saudari kita bisa melihat dari beberapa tokoh yang menghina, yang menghujat, yang menonton Yesus itu kita waktu hidup dalam dosa. 我们看见许多的人讥笑耶稣侮辱耶稣，这一切，他是因为耶稣基督领受这一些呢，忍受这一些，就是因为你和我的罪。 Bahkan para pemuka agama sekalipun, jika mereka tidak mempercayai Yesus, mereka juga adalah orang-orang yang berdosa dan mereka sama jahatnya loh dengan para penjahat itu. 其实这个当时的宗教的领袖，就是把耶稣基督钉在十字架上的，他们的邪恶不下于不差于这个十字架两边的强盗，他们这些宗教领袖呢，也是很可恶的。 Kadang-kadang kita mendengar, wah ngapain percaya Yesus, kita kan orangnya baik-baik, kita kan moralnya baik. Tetapi, jika kita memperkenalkan Yesus dan mereka tidak percaya, tetap aja kan salib Yesus itu dianggap sebagai kebodohan bagi mereka. Ngapain? 今天呢，有时候我们传福音，有的人就会说，我根本没有做什么错事，我根本没有什么罪，所以呢，耶稣基督在十字架上所流的宝血呢，对他是没有产生果效的。 Itulah kondisi kita itu yang jatuh di dalam, itulah kondisi kita di dalam keadaan kita yang berdosa, bahwa kita benar-benar membenci Allah dan waktu Yesus mati, dia
memberikan anugerah kepada kita, manusia untuk percaya, bagi yang menerimanya. 耶稣基督在十字架上受死，就是上帝对罪人肯悔改认罪、肯接受耶稣的罪人的一个很大的恩赐。 Dan jika kita menerimanya, apa yang terjadi? Kita bisa melihat itu di ayat 38, satu kalimat sederhana tetapi memiliki dampak yang kekal. 38节给我们看见永恒的一个果效。 Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. 当耶稣被钉在十字架上喊叫断气的时候，圣殿里面的幔子从上到下裂为两半。 Jika kita menyadari dosa kita dan kita bertobat dan kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita itu bisa datang kepada Allah langsung. 假如我们醒悟我们的罪，我们承认，我们悔改，接受耶稣基督，我们可以直接来到主耶稣的面前。 Kita bisa kembali memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Kita bisa langsung berdoa kepadanya. 我们能够与父神直接的联系，我们可以直接的向天父祷告。 Di dalam Ibrani 10 ayat 19, penulis Ibrani menuliskan hal demikian sewaktu Yesus itu sudah disalibkan. 希伯来书第10章ayat 9。 Ayat 10. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. 希伯来书第10章第19节。 Di sini dijelaskan ayat 19 saya akan bacakan kemudian nanti dalam bahasa Mandarin. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besarnya mengacu pada Yesus. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dan karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 希伯来书第10章19节开始，弟兄们，我们既然因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体，又有一位大祭司，就是耶稣基督，治理上帝的家，并我们心中天良的亏欠已经用血洒去了，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前。 Nah, saudara-saudari inilah pentingnya Yesus itu mati. Dan makanya ayat itu dituliskan, tabir terbelah menjadi dua, sehingga kita itu bisa datang kepada Allah melalui Yesus dan hanya Yesus saja. 耶稣基督在十字架上的受死是非常重要的，就好像马可福音所说的，因为他的死，所以呢，圣殿的幔子从上面到下面裂为两半，没有幔子，人呢就可以直接来到至圣所，来到父神的面前。 Saya pernah mendengar, tolong doakan saya. Dia ngomong kepada rohaniawannya. Seakan-akan doa rohaniawannya lebih berkuasa daripada doanya sendiri. Lah, padahal sama-sama orang Kristen, sama-sama orang percaya, langsung dong kepada Allah melalui Yesus. 有一些信徒可能自己没有很慎重的祷告，他就觉得说这个属灵的人的这个教会的领袖为他们祷告是更有效力的。其实每一个基督徒都可以直接来到神的面前向他呼求。 Jika kita orang percaya, Yesus Kristus itu sudah hadir bagi kita sebagai pengantara antara kita dengan Bapa, dan kita memiliki kuasa doa yang sama, walaupun didoakan oleh rohaniawan juga. 假如我们真正的相信耶稣基督，那么耶稣基督就成为神与我们人之间的中保，我们可以直接向神呼求。当然，教会的领袖也是为我们祷告。 Inilah indahnya saat kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. 这就是一个基督徒的福分，基督徒的美好。 Nah, di ayat berikutnya, di ayat 40 sampai ayat 47, ini menarik karena ini bicara tentang ada begitu banyak saksi yang melihat bahwa Yesus memang benar-benar sudah mati.
那马可福音再到回马可福音15章从40节开始，就给我们看见有许多人见证耶稣在十字架上的受死。 Seingat saya pernah ada dua mungkin pengajaran sesat yang ngomongnya seperti ini. Pertama, yang disalib itu bukan Yesus, itu orang lain. Itu pertama. 那有一些错误的异端的教训。第一，他们说挂在十字架上的是别人，不是耶稣基督。 Yang kedua, itu bukan Yesus, itu ganda, itu orang-orang yang mirip dengan dia. 那么另外的一个说法呢，挂在十字架上的不是耶稣，乃是很像他的人。 Tetapi kalau kita melihat kisah-kisah itu, sangat kecil kemungkinannya bahwa itu orang asing, mulai dari kepala pasukan yang membenarkan Pilatus, iya, itu Yesus, dan si Yesus itu sudah mati. Kepala pasukan itu netral. 但是呢，从马可福音今天我们所读的第15章呢，我们就看见，当耶稣被挂在十字架上的时候，有各种各样的人在那里看作见证他，还有百夫长。百夫长不是犹太人，所以他是中立的啊，他也见证耶稣基督是真正的死了。 Ada banyak wanita juga yang menjadi murid Yesus dan melayani Yesus dalam perjalanan, masakan mereka tidak mengenal itu si Yesus, itu Tuhan mereka. Mereka 3 tahun bersama-sama, nggak mungkin nggak kenal siapa yang mati itu. 那么这里也记载，耶稣钉在十字架上的时候，有许多的妇女啊，就跟着到十字架的底下，就见证。难道这些妇女不认识耶稣吗？ Bahkan Yusuf dari Arimatea, seorang tokoh agama terkemuka, juga memberikan kesaksian bahwa itu adalah Yesus. Bayangkan, karena dia yang harus menurunkan, dia yang mengapani, bagaimana mungkin dia lupa muka dari Tuhannya sendiri. 甚至于呢，在第43节说，有一个尊贵的人，就是亚利马太的约瑟，他是把耶稣基督的尸体 从十字架上拿下来的，难道他不认识、不知道那是真的耶稣吗？ Jadi yang benar-benar mati adalah Yesus dan dia sungguh-sungguh mati. 所以被挂在十字架上的是真的是耶稣基督，而且他是真正的死了，断气了。 Di dalam misalnya kalau kita lihat di Injil Yohanes, salah satu prajurit menombak samping tubuhnya dan itu mengeluarkan cair dan itu menunjukkan bahwa orang yang disalib itu, Yesus itu benar-benar mati. 在约翰福音甚至记载，耶稣基督在十字架上被挂、受死、断气之后呢，有一个罗马的兵丁用枪砸了他的肋旁，要确定他是不是死了，就看见有血和水流出来，他真的是断气了。 Nah, di sini kita juga melihat bukan saja Yesus sungguh-sungguh mati, tetapi kita bisa memperhatikan bagaimana Yusuf dari Arimatea itu yang karena menjadi murid Yesus, dia mempertaruhkan harga dirinya, posisinya sebagai tokoh agama terkemuka. 我们看见这个第43节，亚利马太的约瑟，他是一个尊贵的医师，但是他呢降卑自己，他拿了耶稣，他求比拉多。 容许他拿了耶稣的身体去处理。 Seorang, bayangkan dia tokoh agama terkemuka, dia minta izin kepada Pilatus agar mayat dari Yesus itu dia kuburkan dengan tangannya sendiri. Dan bahkan dia siapkan kuburan yang layak. 你看这个约瑟，亚利马太的约瑟是一个尊贵的医师，就是犹太人当中的，好像是犹太人当中的这个国会议员的人呐、那么他降卑自己，他谦卑的来求罗马的巡抚比拉多容许他拿去耶稣的尸体去埋葬。 Dan di sini kita melihat Yusuf Arimatea ini adalah juga salah seorang murid Yesus. Itu nanti dituliskan di dalam Injil Yohanes 19. 那么在约翰福音第19章记载，这个亚利马太的约瑟，他也是耶稣的门徒。 Dan kita melihat saudara-saudari, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka memiliki sikap hidup yang berbeda, sama seperti perempuan-perempuan tadi dan juga Yusuf Arimatea. Berbeda sekali dengan
para orang-orang yang menghujat, termasuk para pemuka agama yang menghujat Yesus. 那我们看见这些有许多相信耶稣的人，好像那些妇女啦，好像这个亚利马太的约瑟啦，这些已经相信耶稣的人，他们的态度跟那些文士、法利赛人、宗教领袖，跟他们的态度完全是不一样的。 Nah, sewaktu kita mulai, setelah kita selesai membaca ini, ibu saudara-saudari, mari kita senantiasa mengingat kembali. Kita itu sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus nggak sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? 各位的听众，各位的弟兄姐妹，让我们好好的省察反省一下，我们是不是真正的已经接受耶稣，相信耶稣？ Apakah kita seperti orang-orang di satu sisi yang menghujat, menghina, mengolok-olok, hanya menonton Yesus waktu disalib tanpa rasa bersalah sama sekali? Atau seperti murid-murid Yesus yang lain yang setelah percaya, mereka memiliki kehidupan yang luar biasa dan bahkan mempertaruhkan posisi mereka. 我们对耶稣的态度怎么样？是不是像那些讥笑耶稣、侮辱耶稣的宗教领袖呢？或者是像相信耶稣的人，好像玛利亚，好像这个亚利马太的约瑟，相信耶稣，生命得到改变的人呢？ Jadi kita bisa melihat orang-orang yang sudah percaya, yang bertobat itu memiliki kehidupan yang baik. Nah, ini mulai kita evaluasi. Apakah aku memiliki kehidupan yang baik, yang mencerminkan bahwa Yesus Kristus hidup dalam diriku, hadir dalam diriku. 那些已经相信耶稣的人，我们就看见他们生命改变，生活也改变。那我们应该反省一下，我们信了耶稣之后，我们的生命、我们的生活有改变吗？ Ingatlah bahwa Yesus itu mati untuk dosa-dosa kita. Yesus menggantikan kita yang seharusnya sebagai pendosa harusnya disalib. 请记得，耶稣被挂在十字架上，乃是因为你和我，因为我们的罪，他死了。 Kita yang seharusnya terpisah selama-lamanya dari Allah, tetapi Yesus menjadi pengantara, menjadi penebus kita, sehingga waktu kita percaya kita bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. 我们人类啊，自从我们犯罪之后呢，我们就远离那圣洁的神，永远不能够靠近他。但是因为耶稣基督来了，我们相信他，他就成为神和我们人的中保。 Marilah kita berpegang teguh akan keyakinan kita bahwa Yesus, Tuhan Yesus, menderita, mati untuk dosa-dosa kita. 让我们坚定的持守相信，耶稣基督受死是为我们。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang di surga, tolong kami untuk terus mengingat akan penderitaan dan kematian Yesus untuk menebus dosa kami. 天父上帝帮助我们永远记得耶稣基督在十字架上的受死，为的是要救赎我们。 Tuhan, tolong kami untuk semakin menyadari betapa dosa-dosa kami itu dibenci oleh Allah dan sampai Yesus mau mengorbankan nyawanya bagi dosa-dosa kami. 帮助我们始终记得，上帝是非常非常恨恶罪恶，以至于呢，因为我们的罪，耶稣基督必须受死。 Tolong kami juga Tuhan, agar penderitaan dan kematian Yesus menjadi dasar bagi kami untuk tetap hidup memuliakan nama Tuhan. 帮助我们，让我们持守耶稣基督的死是我们救赎的这个基础，让我们继续的跟随他。 Kami akan menderita, kami akan disalah mengerti. Tetapi Tuhan, tolong kami untuk tetap setia kepada Engkau. 也许因为我们的信仰，我们将会被误会，我们将会受到逼迫，但是帮助我们忠心于我们的主， Tolong kami agar terus mengingat pengorbananmu di kayu salib untuk dosa-dosa kami. 帮助我们从来不要忘记耶稣基督在十字架上所付上的代价。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。谢谢 Beria 的传道，今天给我们传讲美好的信息。让我们唱一首回应的诗歌，第3节的诗歌本，第24首，无人向主。让我向你诉说主耶稣的宝贵，他是我忠心的朋友，永不改变。让我向你诉说耶稣怎么样改造我，没有人像耶稣那样救我脱离罪恶的锁链。
没有人像耶稣这样爱顾我，没有朋友像耶稣那么样的仁爱，没有人像他能够把我的罪恶全赦免。主爱我何等大哉。Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Guru Injil Periadi yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kita. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk meresponi firman yang kita dengar pada sore hari ini. Kita nyanyi buku edisi yang ketiga nomor 24. Tidak ada seorang yang seperti Yesus. Saya ingin menceritakan tentang Yesus, sahabat saya, yang begitu berkuasa, yang begitu mencintai saya. Dengarkan betapa hidup aku diubah oleh Tuhan. Tidak ada seorang yang seperti Yesus. Tidak ada satu kawan yang seperti Yesus. Begitu setia, dapat dipercaya, berkuasa menyelamatkan saya. Tidak ada seorang yang seperti Yesus.让我向你诉说主耶稣的宝贵，他是我忠心朋友，永不改变。让我向你诉说他如何改造我，无人像他救我脱离种罪孽，无人像耶稣这样爱顾我，无朋友像主这样仁爱，无人像他能把我罪恶全赦免。主爱我何等大哉，waktu aku oleh Yesus ditemukan, hati penuh dosa dan duka cita, tangannya yang penuh kasih diulurkan, ke jalan yang benar aku dibawa. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih Tuhan. Dia pimpin aku dalam jalan berkabut, waktu hati penuh khawatir tak berdaya. Suara lemah lembutnya hiburkan aku, kuatkan hatiku dengan kuasanya. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih